واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran, salat, infak sebagai satu perjuangan kita untuk tidak rugi di dalam surah Fatir yang sudah pun kita ikuti dari masa ke semasa, dan pada hari ini kita berada pada sesi ulang kaji halaman ke-31 dan 32 daripada surah Al-Baqarah ayat 197 hingga 210, dan kita bertuah pada hari ini pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk sama-sama kita mengulang kaji bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Hamdi. Apa khabar, Dr.? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya ke My Quran Time, dan ini kali pertama dalam My Quran Time 2.0 Ustaz Tar. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah, Fadil Ustaz Fas. Bukan Merah baju hari raya, ini. Bukan baju raya. belum lagi. Okay, belum lagi ya. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita nak mengulang kaji berkaitan dengan haji Ustaz ya, tentang haji, dan dibacakan sebentar tadi Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat yang kita ingin lihat ayat 197 ini bersama. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mengalu-alukan kehadiran semua yang hadir, tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, iaitu kumpulan daripada JDT. Ustaz Ya, Tar, betul Safas. Kita nak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada kumpulan Gema bukan Gema Aidilfitri. Oh, ingatkan Gema Haflah tadi. Bukan ya? Bukan. Gema Haflah Bukan. Kumpulan Gema Fajar Mawaddah. Kumpulan Gema Fajar Mawaddah Tangkak Johor Darut Ta'zim. Selamat datang. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat Oh, jadi ada. Ada. Ustaz Dr. Hamdi asal daripada Kelantan. Ya. Ada kaitan dengan Johor ke tak ada? Ada. Ada. Oh, Okey. Apa kaitannya tu? Keturunan nenek moyang saya daripada Johor juga, daripada Johor. Muar. Bugis. Tak, daripada Muar. Masya-Allah ya. Jadi ada kaitan. Ada. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu ya dengan rakan-rakan daripada Johor. Ahlan wa sahlan, dan terus bagi tuan-tuan yang berada di rumah, share, kongsikan ya pada bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita menghayati ayat 197 ya. Biasanya bila kita cakap tentang bulan Ramadan, seawal 1 Syawal itu dikenali sebagai bulan Al-Hajj. Ayat 197 kita baca sekali lagi sehingga hujung itu kerana kita nak memberi perhatian bagaimana Allah menyatakan wattaquni ya ulil albab, yang kita nak belajar bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Hamdi. Kita baca dahulu ayat 197 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul, Al-Fadil Ustaz Dr. Hamdi, khususnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang ikuti di kaca televisyen, juga tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang hadir saat ini di studio. Moga-moga rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terus melingkari kita, tambah-tambah kita berada di penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak dan juga bulan Al-Quran ini. Alhamdulillah. Kita baca tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian ayat 197. Sama-sama kita baca, ada lebih kurang 3 baris sikit. Jadi mari kita uji nafas kita di Ramadan ini. Boleh? Masih bernafas? Masih Ustaz kata. Ini kita nak test nafas dalam bacaan Quran pula. Baik, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 197 memperkenalkan kepada kita Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, iaitu haji itu ada beberapa bulan ya yang telah diketahui, iaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 3 bulan ini adalah bulan haji. Jadi apabila kita beraya nanti Ustaz Dr. Hamdi ya, bila masuk 1 Syawal je kita bergembira dengan kuih semprit, lemang, batang buruk apa sebagainya. Rupa-rupanya bagi orang yang sedang mencari Tuhan ya, apatah lagi yang akan mengerjakan haji, 3 bulan ini adalah bulan yang amat istimewa. Dah bersedia dah. Kadang-kadang kita masih beraya lagi, ada orang dah terbang dah sampai ke bumi Mekah ataupun bumi Madinah. Di hujung itu ada dinyatakan wattaquni ya ulil albab. Terus bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi untuk menjelaskan mengapa di hujung itu ada Allah jelaskan bertakwalah wahai ulul albab. Padahal sebenarnya memang nak pergi haji ni dah memang insya-Allah bertakwalah Ustaz kan, ataupun macam mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Fazrul, Ustaz Tamizi. Kita berjumpa lagi lah kan, daripada yang Alhamdulillah ada kesempatan, Allah bagi kesihatan insya-Allah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi nafas dan keupayaan untuk berada dalam My Quran Time ni 2.0 ni. Jadi berbalik kepada persoalan tadilah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, kita tahu haji ni ada masa-masa tertentu. Dan di akhir ayat tu Allah sebut wattaquni ya ulil albab. Maknanya bertakwalah wahai orang-orang yang berfikir, orang yang mencari orang yang menggunakan akal. Takwa situ, apa maksud takwa tu? Dia kalau dalam bahasa Arabnya dia kata daripada wiqayah, mana kita cegah asal dia kan. Jadi apabila manusia ni apabila kita lakukan apa saja kerja usaha kita untuk mencegah kita daripada azab Allah, maka itulah dipanggil takwa. Sebab itu apa yang dikata takwa itu, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi takwalah kan, itu takwa. Ulul albab, kalau kita lihat dalam Quran ni ada 16 kali disebut tentang ulul albab ni. Merujuk kepada orang yang menggunakan akal untuk kenal Allah, melihat keagungan Allah, melihat kebijaksanaan Allah, melihat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi orang yang berfikir ni, Islam suruh kita jadi orang yang sentiasa berfikir. Kenapa Allah kaitkan ulul albab dengan takwa ni? Kerana orang yang berfikir, ini ulul albab ni, orang yang dapat membezakan antara hak dan batil. Orang berfikir dapat beza antara hakikat yang betul, yang sahih, yang akal, yang sesuai dengan akal manusia. Islam ni suatu agama yang rasional. Ya, boleh diterima oleh akal. Kan? Sebab itu berbeza orang yang ada ilmu, orang yang berfikir dan ada ilmu dengan orang yang tidak. Hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamu, berbeza. Kan tak sama manusia ni. Kan? Tapi kenapa dalam haji ni disebut wattaqun ya ulil albab. Kalau bila bulan Ramadan puasa biasa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia nak jadi orang bertakwa. Tapi haji ni wattaqun ya ulil albab. Kan dia tak sama kan. Puasa tu nak membentuk. Jadi sebenarnya kalau kita lihat proses dalam setahun tu, kita dah bermula daripada Muharram apa sama sampai pada Ramadan tu, betulkan nak bentuk ketakwaan kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cukup bekal, dia akan jadi orang yang bertakwa, boleh pergi haji. Kan? Sebab itu dalam ayat ni juga dia kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah kamu. Belum pergi haji tu kena bekalkan. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi nak pergi haji dan bekal. Sebenarnya bukan haji saja. Haji itu dalam ibadah ni semua dia dalam kehidupan kita, dia ada kaitan dengan kehidupan kita. Dalam semua ibadat kita buat ibadah ni. Kan? Dia kena ada bekal. Perlu kepada bekal. Kalau kita nak pergi haji, apa bekal yang kita kena bawa? Apa persediaan? Kita kena bersedia. Bersedia dari segi apa? Dari segi kebendaan, dari segi keuangan, kan? Dari segi ilmu, dari segi rohani kita, dari segi takwa kita. Kena sedia dari segi takwa kita nak pergi haji. Sebab tu Tuan Fazrul, kita lihat bahawa orang pergi haji ni, kan, orang nak pergi haji ni, dia mesti ada niat asal daripada awal tu, dia ada keazaman dah. Kan? Kalau nak pergi haji, kita kata dah bersedia nak pergi haji, dah ada akaun tabung haji. Tak ada akaun. Tabung haji pun tak ada akaun. Macam mana kita nak pergi haji? Macam mana kita nak bersedia, kan? Jadi kena bersedia dengan dari segi ilmunya, dari segi ketakwaan kita, kena bersihkan diri kita, kena bersedia dari segi zahir dan juga batin kita. InsyaAllah. Ya, jadi itu adalah panduan ya, bagaimana kita membuat persediaan untuk haji. Dan takwa ini maksudnya adalah satu perjuangan secara berturutan ataupun istimrar, istiqamah sebenarnya. Dan insyaAllah kita nak melihat lagi selepas ini. Namun kita berehat dahulu dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya.
amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-31 dan 32 pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita doakan agar Allah terus memberkati kepada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah dengan barakah daripada Ramadan. Di mana Ramadan sudah pun kita belajar pada ayat 185 adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini mencanai kepada diri kita sebenarnya menjadi orang yang bersyukur, la'allakum tashkurun. Tetapi sebelum untuk mendapat hidayah daripada Al-Quran itu, kita perlu mencapai ataupun mengusahakan takwa, kerana takwa itulah yang akan menyebabkan hidayah daripada Al-Quran ini akan membuat-buat, akan terpancar dengan hebatnya, kerana diri sudah pun ada satu mindset yang Ustaz nyatakan sebentar tadi, iaitu wiqayah, ya, cuba mengelakkan diri daripada mendapat azab daripada Allah dengan melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi pada ayat yang ke-198 ini ada cerita tentang laisa alaikum junah, iaitu tidak ada masalah kalau kamu mencari fadal daripada Tuhanmu. Tetapi doktor, ya, pada ayat 200 itu ada cerita tentang satu kumpulan manusia yang dia berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, iaitu dia nak dunia dan di akhirat nanti langsung tak dapat apa-apa. Jadi apa beza di antara istilah fadal pada ayat 198 dan juga Rabbana atina fid dunya dalam ayat 200 itu? Tak boleh ke kita minta rumah besar, kereta besar, berbiji-biji dekat depan Kaabah tu? Ataupun sebenarnya apa yang ditemplak Allah dalam ayat 200 tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Bila Allah sebut
laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Kita tidak salah kita cari kurniaan Allah. Sebab kita dalam hidup ni, kita nak hidup atas dunia kan. Nak makan, nak minum, nak rumah, nak kahwin, ada anak. Kita itu keperluan manusia. Sebab itu Allah kata tak ada salahnya kita cari kurniaan Allah tu. Setiap orang kena usaha cari nafkah. Lepas tu Nabi kata siapa yang bekerja beri nafkah kepada isteri dia itu sedekah. Bagi anak kepada anak dia pun itu pun sedekah. Kan? Kerja, usaha itu memang mencari rezeki Allah tu memang disuruh. Itu kalau kita buat dengan betul dia jadi ibadah. Dia bukan satu benda yang dilarang pun. Dan rezeki Allah ni dah ada dah. Allah dah tentukan rezeki. Kita manusia ni perlu ikhtiar untuk dapatkan rezeki tersebut. Wallahu khairur razikin. Allah tu maha mengurniakan rezeki. Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki kepada kita. Rezeki ni pun banyak jenis kan. Ada orang ada duit tapi tak boleh nak makan. Makan pun kena banyak sikit seafood, kena gaul. Boleh pula. Makan manis tak boleh, kecil manis. Ada orang tak ada masalah kan. Tapi kita nak makan banyak kan, darah naik. Kan, gula naik. Ada orang tu makan banyak pun dia tak ada masalah kan. Itu rezeki lah juga kan. Alhamdulillah lah kalau tak ada yang tu kan. Tapi orang tu makan tu udang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak berjalan dah kan. Itu siput ni tak boleh tu kan. Ikan boleh. Ikan boleh. Itu rezeki lah. Rezeki ni banyak sikit. Anak. Kadang kita nampak rezeki ni ada kereta besar, ada rumah besar. Tu je kita punya rezeki kan. Tapi dalam mencari rezeki tu, apa kita punya sebab tu ditempelakkan orang kafir, orang munafik ni kadang-kadang dia minta atas dunia saja. Sebab tu ayat ini mengenai orang Quraisy, orang kafir Quraisy ni dia bila berdoa tu, ya Allah mintalah subuh, ya Allah mintalah, dia minta dunia saja. Tapi akhirat dia tak minta. Kan? Dia tidak minta akhirat. Jadi atas dunia ni bila tak mengira, tidak mengambil kira akhirat tadi, itulah yang akan jadi halal ke haram ke dia tak kira. Riba ke tak riba dia tak kisah. Kan? Mungkin kalau sebut khinzir orang dia takut, tak boleh orang kita kan. Tapi yang lain tu cara yang tak betul, ya rasuah, yang yang gunakan scam orang kan tak kisah. Tapi kalau sebut ni babi, tak boleh. Tak boleh. Ini haram kan. Tapi yang tu kerja tu kita buat benda-benda yang mencuri masa dan sebagainya. Adakah itu kita ambil kira untuk kita bila perkiraan dia dunia saja, maka itulah. Jadi tak ada berkat. Ada rumah banyak, beli rumah 1, beli rumah 2, 3, ada kereta. Tapi akhirnya nak bagi kepada siapa tu? Kan? Simpan, ada duit beratus-ratus ribu apa simpan. Lepas tu tiba-tiba sakit, tak boleh guna juga. Tak boleh guna. Meninggal. Jadi duit tu duit siapa? Dia akan jadi duit waris. Dibahagi-bahagikan. Jadi apa yang dikejar atas dunia ni kan semata-mata yang untuk dunia tidak mengingat akhirat, maka dia akan jadi macam itulah. Dalam dalam surah Al-Isra disebutkan orang yang mengejar al-ajilah kan, mencari dunia yang bersifat sementara, ajalna lah, kami akan bagi pada dia kan. Allah kata akan bagi pada dia liman nasya', tapi pada yang orang yang terpilih je, bukan semua Allah bagi. Apa yang kami nak bagi dan kepada siapa yang kami nak bagi, Allah kata. Jadi tak semestinya kita kejar kita akan dapat benda tu.
Tapi disebabkan kita mengejar dunia, kadang-kadang dunia tu semakin lari. Kan? Dunia ni kalau semakin kejar, dia akan semakin lari daripada kita. Bukan lari apa, tak cukup. Kan? Sebenarnya kita ni nak makan banyak mana je kan? Satu pinggan je. Sepinggan je. Kan? Nak makan banyak. Sebanyak mana kita boleh makan tu. Kan? Kalau kita kejar, sebenarnya apa yang rezeki pada kita sebenarnya cukup. Kan? Tapi bila kita hanya dunia saja, kita tak memikirkan akhirat, itulah yang akan berlaku. Halal, haram dan sebagainya tu tidak diambil kira. Jadi dia akan jadi sesuatu yang sia-sia kepada kita. Bila kita sakit, bila kita mati, bila kita tua, akhirnya habislah. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi untuk menjelaskan bagaimana perspektif mencari kurnia Allah ini. Okey, kan? Kita minta pelbagai rezeki yang kita perlukan, tapi kita nakkan ianya bukan sekadar untuk dunia, itu maksudnya halal haram semua dia tabur saja kan ya, tetapi mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentunya ianya untuk kita manfaatkan membawa sampai ke akhirat. Inilah yang diabadikan dalam satu doa pada ayat yang ke-201. Kita akan baca bersama insya-Allah. Namun kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Jahina warzuqna tilawatahu. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, malam 27 likur, roh akan kembali, ataupun di bulan Ramadan roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu, bahawa untuk supaya malaikat senang datang, ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada bagaimana Allah memberi maklumat kepada kita semua bagaimana tentang fardu haji, ya, fardu haji yang muncul seawal daripada selepas Ramadan, iaitu Syawal, dan inilah yang kita perlu maklumi dan perlu kita hayati dalam kehidupan kita seharian. Sama ada kita yang berada di negara masing-masing, mungkin kalau tidak menunaikan haji, semangat haji itu kita jelmakan dalam ibadah korban, ya, dan kemudian bagi yang akan menunaikan haji, maka
inilah maklumat daripada halaman yang ke-31. Ada satu doa yang diabadikan yang mungkin tuan-tuan dah hafal, dah biasa baca, tetapi ia mempunyai isi kandung yang amat-amat berharga. Ayat 201 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi bersama dengan rakan-rakan yang berada di studio. Katanya orang Johor ni suara sedap Ustaz. Oi, Kita nak dengarlah suara pada hari ini. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi. Begitu betul lah tu. Mana Ustaz Faz pun orang Johor juga sebelum ni kan? Ya, alif. Kampung apa tu? Kampung Tengah. Kampung Tengah. Subhanallah. Baik, jadi kita nak cuba ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan yang berada di studio, juga ibu ayah yang berada di rumah untuk mengaji, baca sama-sama dengan saya. Kita nak baca ayat yang ke-201. Kalau tengok di permulaan tu, Safas memang macam jarang baca ayat ni. Tapi selepas 3 kalimah, Rabbana. Ada setengah masa buat haji buat umrah kata ya. Ada setengah daripada negara lain lah. Dibaca Rabbana Atina Fid dunya kan. Lain macam. Ada yang lagi bahaya tu. Jumpa Rabbana Ataina. Ataina bukan Atina. Masalahnya jemaah semua ikut Ataina. Maknanya pentingnya ayat yang belajar tadi, persediaan tadi persediaan untuk, ilmu tu untuk haji dan untuk umrah. Tapi kita alhamdulillah di Malaysia, subhanallah, tabung haji begitu menitik beratkan persediaan para hujaj, para jemaah untuk menunaikan fardu haji, diberi ilmu. Jadi kita ucap selamat bersedialah buat para jemaah Duyufur Rahman yang sudah ada menerima surat jemputan. Dan yang merayu pun katanya silakan. dah mula merayu. Betul. Kan, dah dapat jawapan. Kita ucapkan alhamdulillah. Betul. Ustaz ke haji tahun ni? Belum pasti lagi. Belum pasti lagi. Kalau Ustaz Faz ajak kita pergi. Baik, jadi mari ibu ayah sekalian kita baca ayat yang ke-201, satu doa yang sangat disukai oleh baginda Nabi SAW, dan juga kita juga harus senantiasa membacanya kerana sangat-sangat baik doa ini. Mari dengar dulu saya baca, kemudian tuan-tuan dan puan-puan ikut insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Silakan 1 2 3. Masya Allah. Jaga-jaga dalam ayat 201 ni antara huruf yang perlu kita beri perhatian huruf ha. Huruf apa? Ha. Itu ha pedas ke ha spicy? Sama. Sama. Ha pedas. Orang kampung saya panggil ha spicy. Amboi, kampung mana tu? Kan? Ha pedas. Hasanah 2 kali ulang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. 1 2 3. Rabbana أيوة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Silakan. Okey, satu lagi kalimah yang perlu dijaga iaitulah pada azaban nar tu supaya jangan terkesan dengan ra tu. Kalau dia terkesan dia jadi azaban nar. Dia nak tebalkan ra tapi na tu dia ajak sekali. Jangan ajak dia. Na dulu. Azaban nar. Jangan tipis pula. Nar. Salah pula. Ra tu je tebal. Wa qina azaban nar. 1 2 3. Wa qina azaban nar.
orang Johor, babe. Orang Johor, babe pula. Kalau babe tu Orang Johor, Singapore tu. Orang Johor, Okey. Alhamdulillah ya. Itu doa yang biasa daripada rukun Yamani Ustaz ya, menuju ke Hajar Aswad itu betul. kita digalakkan untuk membaca doa ini. Dan apakah isi kandung bagi doa ini? Pada ayat 200 kita tengok Rabbana atina fid dunya, berhenti di situ sahaja, wa malahum fil akhirati min khalaq ya. Tetapi pada ayat yang ke-201 doa yang perlu kita beri perhatian ini, Rabbana atina fid dunya, ada hasanah. Apa maksud hasanah di sini doktor ya, untuk memastikan kita kalau pergi umrah, pergi haji, kalau ketika tawaf itu tak adalah kita menerawang pemikiran kita ketika baca doa ini ataupun terikut dengan kumpulan satu lagi Rabbana tadi tu okey. Kita nakkan kalau boleh faham benar-benar doa ini, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Dalam doa ni kita wa minhum may yaqul, ada dua golongan lah. Orang buat haji pun, orang dalam kehidupan ni pun macam tu. Dalam buat haji ni ada dua golongan. Sama juga dalam kehidupan kita pun ada golongan yang pertama ni dia minta Rabbana atina fid dunya saja wa malau fil akhirah min khalaq, tak ada apa-apa. Tak minta setakat tu je. Tapi golongan yang kedua ni iaitu bukan setakat dunia kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan, kurniakanlah kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dua-dua minta kebaikan di atas dunia, tapi yang satu lagi dia ada duniawi dan ukhrawi. Inilah orang tua-tua dulu kita kata orang yang bijaksana. Bijaksana. Kan? Dia tak kata bijak sini. Bijak di sana tu, bijak di sana kan. Kenapa dia tak kata bijak sini kan? Dia kata bijak sana. Bijak sana tu bijak di sana lah. Di akhirat lah. Jadi kebaikan di dunia ini adalah semua orang macam kita sebut tadi lah. Untuk kita capai akhirat tu kena bangunkan sekarang. Bukan nak tunggu bila kan? Bila kita nak tunggu, nak bangunkan apa yang kita hajat pada hari akhirat. Di atas dunia lah. Jadi setiap yang kita buat itu mestilah matlamat di akhirat. Kerja mesti ada akhirat. Solat. Ada orang pergi masjid tapi dia tak semayang. Kan? Ada orang pergi masjid ambil gambar. Ambil gambar. Lepas tu tak semayang. Ada orang, ni saya pernah orang tanya kan. Dia tanya, Ustaz, boleh tak saya pergi Mekah tapi saya tak nak buat umrah? Oh. Sekarang DIY ni banyak jadi gini ni. Kan? Kan orang tanya macam tu. Jadi boleh tak kita pergi? Boleh nak pergi kan. Tapi kita dah berada macam kita di masjid tu, kita dah ada di rumah Allah, tapi kita tak ambil peluang tu untuk akhirat. Itu pergi ke masjid. Kan? Sedangkan kalau kita niat tu niat semata-mata nak solat berjamaah di masjid, setiap langkah tu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan setiap langkah tu, setiap dosa akan dihapuskan. Dan selagi kita berada di masjid itu, malaikat akan berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, waghfir lahu, ampunkan dosa dia, wa tub alaihi, terimalah taubat dia. Tapi kalau kita duduk di masjid tapi tak ada niat ikhlas nak pergi tu, matlamat tu tak ada yang akhirat tadi. Pergi masjid tapi tak pergi saya begitu. Nak buat TikTok je kan di masjid tu. Ambil selfie je. Kan pergi masjid Putra kan, ambil selfie. Tapi orang azan dia pun ambil kereta start balik. Dia kalau dalam Ramadan ni doktor ya, dia buka kat situ. Iqamah dia cabut dia. Cabut dia. Kan ada kau kata. Ada kan? Adalah kadang-kadang. Jadi apa matlamat dia tu? Kalau kita tak ada yang akhirat tadi. Sedangkan kalau akhirat ni benda yang atas dunia ni kita buat kan. Kita pergi kerja, kita makan, hatta kita makan pun untuk kita kan, pun dapat pahala. Kan? Kita tengok orang tengok alam pun kita travel mana-mana pun kita tengok keindahan, kita bersyukur pada Allah, kaitkan dengan akhirat, akhirnya kita akan dapat
kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Ya, jadi itu adalah maklumat ataupun isi daripada doa yang selalu kita baca. Sebenarnya dia membina cara fikir kita, bagaimana apa sahaja yang kita buat di dunia ini boleh kebaikan di sini sampai bawa ke akhirat, doktor, ya. Bukannya dia terpisah, malah pergi masjid pun boleh terpisah daripada akhirat kerana tidak meminta hasanah di dunia yang boleh bawa kepada hasanah di akhirat. Kita berhenti sebentar, kembali semula selepas ini untuk kita melihat antara ayat-ayat akhir berkaitan dengan haj dan juga latihan takwa yang Allah bekalkan dalam Quran. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki yang lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasulnya tadi. Kalau tak silap saya dalam riwayat, Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata Aina Ali, mana Saidina Ali, mana Ali? Lalu Rasul pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainih, Saidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau beludahkan pada matanya elok, dan Saidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam nak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 206 daripada surah Al-Baqarah. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, melihat kepada kumpulan yang seterusnya, mereka yang tidak benar-benar takwa datang daripada hatinya, iaitu mereka ada penyakit yang Allah nyatakan pada ayat 206, dan apabila dikatakan kepada mereka yang ada penyakit dalam hati ini, bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa, maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. Dalam ayat 206 ini, doktor, ya, kalau tadi kita cakap tentang fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ini
adalah latihan membina takwa. Bekalan takwa itu dikuatkan lagi, digunakan sepanjang perjalanan ke Hajj. Mungkin 4-5 hari, boleh sampai pada 40 hari. Itu yang dibawakan kerana bila balik ke Malaysia, balik ke negara masing-masing, sepatutnya boleh kawal diri, ya, boleh kawal diri. Tetapi apabila melihat pada ayat 206 ini, kalau ada orang nasihat takwalah kepada Allah, yang ini dia izzah, sombongnya itu lagi, istilah zaman sekarang ni melenting lah, kan? Dia melenting tak tentu pasal kerana kan, kau siapa contohnya, kan? Jadi kalau katakanlah saya ke ataupun ada rakan-rakan yang bila orang tegur tu dia rasa macam nak balas balik tu, doktor, yang apa nasihat doktor? Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ini cerita pasal orang munafik, kan? Orang munafik. Munafik ni dia sebenarnya urusan hati. Ya. Benda yang dalam hati. Kita tak boleh nak kata orang tu ni munafik, orang ni munafik. Tak boleh nak tunjuk orang tu munafik sebab benda tu benda urusan hati. Lagi dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Kita tak boleh nak judge orang tu. Sebab tu para munafik ni kita cuma diingatkan supaya berhati-hati. Berhati-hati dengan sifat-sifat orang munafik ini. Nabi kata ayatul munafik salasun. Ada 3. Iza hadasa kazaba. Bila bercakap dia bohong. Wa iza wa'ada, bila berjanji dia mungkiri. Apabila dia itu mina, dia diberi amanah, khana, dia khianat, kan? Jadi satu lagi disebut dalam ini, kan? Disebut dalam ayat ini, wa iza qila lahu taqillah akhazathul izzatu bil ism, kan? Bila dia tu diberi nasihat, dia cepat melenting, kan? Kan? Jadi sebenarnya inilah ciri orang munafik. Kadang-kadang mungkin dalam diri kita pun ada sebenarnya. Kan? Kita takut ada dalam ciri-ciri ini dalam diri kita. Jadi kita kena berhati-hati, diperingatkan supaya cepat istighfar, selalu beristighfar, kan? Sebab istighfar ni kadang membawa takwa juga, kan? Betul. Kan dalam ayat disebut faqultus taghfiru, Nabi Nuh ketika berdakwah, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah. Yursilus sama'a alaihim midrar, dapat rezeki pula, Allah akan bagi rezeki daripada langit. Hujan turun, subuh, apa semua. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dapat rezeki anak, harta dan sebagainya, kan. Itu istighfar, kan. Jadi kita ni kita kena banyak istighfar supaya kita melembutkan hati kita ni. Kan? Cepat-cepat bertaubat. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kadang-kadang kita ni cepat nak marah. Cepat nak marah, cepat melenting. Kadang-kadang belum apa-apa dah melenting dulu dah. Belum apa dah melenting, marah dulu, kan. Kisah seorang wanita duduk di kubur menangis. Rasulullah kata, isbiri wattaqi, kan. Sabarlah kamu, apa semua. Dia kata, pergi kamu. Dia tak tengok lagi siapa, kan. Pergi kamu, dia kata. Kamu tak tahu apa yang aku ni. Bila Rasulullah lalu tu, orang pun kata, tadi Rasulullah tegur kamu tadi. Kemudian dia pergi jumpa Rasulullah, kan. Rasulullah kata, as-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada ketika yang mula-mula tu. Kan? Jadi kalau orang tegur kita pun, kita kena tenang dulu. Jangan nak marah. Dia nak marah dulu, kan. Belum apa-apa marah dulu. Bukan. Itu bukan cara. Jadi makna kita kena sabar. Kena tengok diri kita ni. Macam mana. Kena muhasabah diri. Sentiasa muhasabah diri kita. Kan. Para sahabat dulu sentiasa muhasabah diri. Kan. Khalifah Amirul Mukminin Umar Khattab, orang tegur pun dia dengar. Dia dengar dulu. Jangan duk melenting dulu. Kan? Ego, sebab ego dulu. Bukan. Kita kena sabar dulu, tenang dulu, dengar dulu. Kan? Sentiasa muhasabah diri. Ada satu kisah, saya cerita kisah Hanzalah. Hanzalah ni seorang syahid pada perang Uhud, saya ingat.
Tapi dia ada satu riwayat tentang Hanzalah ni. Dia meriwayatkan satu hari dia kata, dia rasa ketika dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar tentang neraka, dia dengar tentang syurga. Dia nampak seolah syurga neraka ni depan dia. Tapi bila dia keluar daripada majlis Rasulullah tu, tak bersama Rasulullah, balik rumah, dia teringat, dia tengok bersama dengan isteri dia, bersama dengan anak-anak dia, sibuk dengan kerja dia. Dia lupa dah neraka syurga ni. Jadi dia kata apa? Nafaqah Hanzalah itu. Nafaqah Hanzalah, dia kata munafik dalam apa ni Hanzalah ni. Lalu dia pun pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia cerita, apa masalah ni Hanzalah? Dia pun cerita macam tu. Abu Bakar kata, aku pun macam tu juga. Mari kita jumpa Rasulullah. Maka pergilah jumpa Rasulullah. Bila pergi jumpa Rasulullah, Rasulullah tanya apa masalah. Nafaqah Hanzalah, dia kata. Munafik dah Hanzalah ni. Dia kata, bukan orang lain, kata dia sendiri kan. Dia kata, nafaqah Hanzalah. Kenapa dia kata? Dia kata, masa aku bersama kamu ya Rasulullah, aku nampak seolah-olah syurga neraka tu depan mata. Tetapi bila keluar balik rumah dah lupa habis dah. Dia kata, Rasulullah kata, kalaulah kalau begitu, dia kata, kalaulah sentiasa nampak syurga neraka ni, dia kata, la safahatumul malaikah. Malaikat pergi jabat salam dengan pasal apa? Sebab dah jadi malaikat dah. Kan? Lalu Nabi kata, saatan. Ada masa dia. Bukan sentiasa tu. Dah ada saatan, ada masa macam ni, ada masa macam ni. Bersama keluarga ada masa dia. Pergi semaya masjid ada masa dia. Masuk Quran time lain pula kan. Sejam dia lepas tu kita keluar. Ada masa dia. Ada masa dia. Jadi kita kena sentiasa semak diri kita. InsyaAllah. Ya, jadi itu panduan. Semak dia dan kita kena besar diri. Ya. Lapang dada. Itu cara kita lah untuk kita membetulkan diri. Mungkin teguran tu mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita teguran Allah tu macam-macam kan. Ada kadang-kadang dengan cara macam tu, ada orang tegur kita dan sebagainya kan. Kita ni tidaklah sempurna mana. InsyaAllah. Ya, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi untuk kita jelas ya bagaimana bila kita ditegur ya untuk kita mengambil pelajaran dan jangan cepat melenting ya. Itu yang kita kena bina, apatah lagi pada bulan Ramadan ini shaim. Itulah perkataan Nabi untuk memastikan kita ini mengawal respon kita kepada sesuatu yang boleh menyebabkan kita marah ataupun melenting dalam kehidupan kita. Di hujung ini kita berdoa kepada Allah SWT agar kita benar-benar ya menjiwai sifat takwa dalam bulan Ramadan ini dengan beberapa ayat yang kita ulang kaji sebentar tadi. Kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk sama-sama kita mohon Allah berkati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم di penghulu segala bulan ini ya Allah, di saat yang penuh barakah ini dalam majlis Al-Quran ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kejayaan, kebaikan, kehidupan dunia dan akhirat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jauhkan kami daripada api neraka-Mu ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah merahmati, mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdi ya. Kalau sudi lagi Ustaz ya Doktor, kita jemput lagi pada teratak My Quran Time, dan juga pada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah untuk terus istiqamah bersama Al-Quran, dan kita bertemu lagi dalam halaman baru, belajar ilmu baru daripada kalam Tuhan dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah.
Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين